Assalamualaikum, saya Muhammad Adli bin Ahmad. Saya ada dalam kelas penghayatan etika dan peradaban Grup F. Saya akan terangkan tentang rasuah yang terkandung dalam bab 8. Okey, mula-mula soalan. Apa itu rasuah? Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan dan juga diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor dia menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan dengan niat supaya pegawai tersebut akan meluluskan projek kepada syarikat kontraktor berkenaan. Okey, seterusnya adalah dalam slide tadi ada dikatakan yang hadiah itu termasuklah dalam rasuah. Tapi sebenarnya rasuah tu tidak sama dengan hadiah. Walaupun hampir sama, tetapi ianya tidak serupa kerana terdapat perbezaan di antara orang yang memberi rasuah dan memberi hadiah. Okey, beza antara memberi rasuah dan memberi hadiah. Memberi rasuah, dia memberi dengan niat untuk mendapatkan sesuatu. Memberi hadiah pula, dia memberi dengan niat menunjukkan tanda syukur atau tanda berterima kasih. Tapi walau bagaimanapun, masih terhadap kekeliruan untuk membezakan dua perbuatan ini. Oleh itu, secara undang-undang, pemberian hadiah juga dilarang dalam kalangan penjawat awam atau pihak yang berpangkat. Okey, next slide. Punca berlakunya rasuah. Okey, nombor 1 punca berlaku rasuah adalah sikap tamak dan tidak bersyukur, iaitu tiada wasatiyah. Wasatiyah ni bermaksudnya adalah sederhana, tidak melampau. Maknanya dia cukup dengan apa yang dia ada, dia tak minta lebih. Okey, punca yang kedua adalah keinginan melebihi kemampuan. Ini kita selalu dengar, ada orang kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Bila orang tak ukur baju di badan sendiri, inilah jadinya keinginan melebihi kemampuan. Contohnya macam dia kerja bergaji 5,000 tapi dia nak beli barang yang berharga 10,000 dalam masa sehari. Ini antara punca-punca kenapa orang tu nak cari duit cepat, dia ambil rasuah. Punca ketiga pula ialah undang-undang lemah, tidak tegas dengan golongan elit. Ini maksudnya adalah kerajaan takut untuk mengambil tindakan kerana golongan elit ni memang orang yang banyak duit, dia boleh bayar peguam dekat mahkamah dan sebagainya. Jadi kerajaan takut. Kerajaan cuma berani dengan orang-orang yang biasa je. Jadi kat sini undang-undangnya lemah lah. Yang keempat adalah projek pembangunan sosial ekonomi tidak diseimbangkan dengan kerohanian. Macam yang kita tahu dan yang kita nampak, projek pembangunan ni dia ada di mana-mana sahaja, dia bagaikan cendawan tumbuh. Pengaliran wang juga meningkat selari dengan pembangunan ekonomi. Tapi pembangunan rohani masyarakat masih pada tahap yang sama, tak ada peningkatan. Jadi ini punca berlakunya rasuah juga. Yang kelima adalah kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Siapa pun, tak kira agama mana, bangsa mana, tahu rasuah itu dilarang oleh agama dan undang-undang. Tapi orang-orang ni akan tetap mencari alasan untuk membuat rasuah. Dia ketepikan agama, ketepikan undang-undang. Dalam ni ada satu contoh, dua orang American sociologist, iaitu Grisham Sykes dan David Mazza. Dia ada cipta satu teknik, iaitu nama dia adalah Technique of Neutralization. Teknik ni, teori ni, ini teori. Teori ni dia mengajar tentang macam mana cara-cara untuk membuatkan sesuatu yang salah itu nampak macam betul. Contohnya macam yang terkenal berkaitan dengan rasuah, apa yang dua orang ni pernah cakap adalah lakukan rasuah secara rahsia tanpa siapa pun nampak. Jadi rasuah tu akan nampak macam tak bersalah. Itu cara dia, kita jangan ikutlah. Nombor 6 pula adalah punca berlakunya rasuah, peluang terbuka, iaitu masyarakat tidak bertanggungjawab. Budaya boleh dikatakan sebagai budaya senyap.
Contohnya macam masyarakat dia tak ambil kisah pasal hal orang lain. Dia nampak ada orang buat rasuah, ambil rasuah, beri rasuah depan dia, tapi dia biar je. Dia tak ada pun usaha untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. Okey. Seterusnya adalah kesan negatif rasuah. Nombor 1, melumpuhkan fungsi sesuatu organisasi. Objektif organisasi itu tidak akan tercapai kerana adanya kekurangan hasil kerja, ataupun objektif kecil tidak tercapai, maka objektif utama juga tidak tercapai. Dalam masa yang sama, kepercayaan orang awam juga akan hilang. Ini basic kalau kita belajar struktur pengorganisasian. Kalau kita nak capai objektif yang paling besar kat atas, kita kena capai dulu objektif kecil-kecil kat bawah, barulah kita boleh capai objektif atas. Rasuah ni, macam yang kita tahu, rasuah ni dia boleh menghalang satu kerja tu. Jadi bila satu kerja tu terhalang, objektif yang atas tu tak tercapai. Ini yang dimaksudkan dengan melumpuhkan fungsi suatu organisasi. Kesan negatif yang kedua adalah menyebabkan pentadbiran menjadi kucak-kacir, dan akhirnya akan menimbulkan masalah seperti kemerosotan ekonomi dan pengabaian kepentingan masyarakat. Nombor 3 adalah maruah tercemar. Rasuah menggambarkan amalan berat sebelah dan ketidakadilan dalam sebuah urusan yang menganiaya banyak pihak. Nombor 3 ni dia berkait dengan nombor 1. Macam kita cakap tadi, objektif tak tercapai. Maksudnya satu organisasi tu akan nampak macam dia tak ada fungsi, dia tak berguna, dia cuma menghabiskan duit je. Jadi orang akan pandang serong. Itu yang dimaksudkan dengan maruah tercemar lah. Macam kita tak buat kerja apa-apa. Sedangkan yang ambil rasuah tu orang lain, tapi orang lain pun terkena juga. Okey, nombor 4 adalah meruntuhkan akhlak dan tidak beretika. Amalan rasuah ini sebenarnya hanya akan meruntuhkan lagi akhlak dan peribadi seseorang itu yang sedia ada rosak. Mata mereka dikaburi oleh wang atau kebendaan hanya untuk manfaat diri sendiri. Dan balasannya adalah sama ada di dunia dan juga di akhirat. Hasil haram itu akan menjadi darah daging mereka juga akhirnya. Jadi di akhirat nanti terseksa lah. Yang kelima adalah ekonomi negara akan merosot. Ini kerana sesebuah negara itu diuruskan oleh mereka yang tidak jujur dan hanya penting yang tidak jujur dan pentingkan diri sendiri. Orang yang terlibat dengan rasuah lah. Bayangkan satu negara tu pemimpin dia banyak dalam kalangan orang-orang yang suka ambil rasuah. Dia memang tak baik untuk ekonomi negara lah. Sebab biasanya orang-orang yang ambil rasuah ni, yang ambil dalam jumlah yang besar, dia akan simpan dalam bank di luar negara. Contohnya macam Bank of Switzerland. Sebab bank ni memang famous dengan orang-orang yang ambil rasuah, dia akan simpan dalam bank ni. Dan bila terjadinya dia simpan bank ke luar negara, dia akan terjadi pengaliran wang ke luar negara. Sekiranya terlalu banyak, dia tidak baik. Dia akan menyebabkan kerugian dari segi pertukaran wang asing dan juga modal. Okey, itu sahaja untuk bahagian saya. Seterusnya akan disambung oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahdan bin Hassan Basri, bernombor kad matrik D2019-1087186. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan tentang cara-cara menangani masalah rasuah. Yang pertama, ubah pemikiran dan budaya rakyat, terutama sekali penduduk di kawasan luar bandar, supaya hentikan budaya memberi hadiah atau balasan kepada penyawat awam. Yang kedua, peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira pangkat dan kedudukan kepada siapa-siapa yang terlibat dengan rasuah. Pihak kerajaan juga boleh mengenakan tindakan undang-undang yang lebih keras dan tegas kepada pelaku-pelaku rasuah di luar sana, supaya ia boleh dijadikan contoh kepada orang di luar sana. Yang ketiga, memperkasakan Badan Pencegahan Rasuah. Jawatan di Badan Pencegahan Rasuah hendaklah disandang oleh orang yang benar-benar berwibawa, amanah dan bertanggungjawab. Yang keempat, pengawasan pergerakan kewangan.
pergerakan kewangan seseorang boleh diwasi untuk mengelakkan berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat terutamanya yang berprofil tinggi. Yang kelima, memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Apabila individu mempunyai iman dan jati diri yang tinggi, mereka akan membenci rasuah dan tidak akan terlibat dengan rasuah walaupun peluang terbuka luas. Apabila semua individu membenci rasuah, negara ini akan bebas daripada gejala rasuah ini. Yang keenam, menekankan bahaya rasuah di dalam pendidikan. Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang bertanggungjawab, amanah, ikhlas dan bebas rasuah pada masa hadapan. Seterusnya, kerajaan juga perlu mendidik belia-belia di luar sana dengan dua strategi, iaitu strategi yang pertama, komunikasi bersekemuka, iaitu kerajaan boleh membuat program-program atau perbincangan tentang rasuah ini. Strategi yang kedua, kerajaan boleh promosi di media massa. Kerajaan perlu menularkan maklumat tentang buruknya rasuah ini di internet, Facebook ataupun di media-media massa yang lain. Seterusnya, langkah pencegahan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mewujudkan sektor pencegahan yang terdiri dari dua bahagian, iaitu bahagian pemeriksaan dan perundingan dan bahagian pengurusan integriti agensi. Bahagian pemeriksaan dan perundingan berperanan untuk memberi nasihat kepada ketua badan awam dalam mengenal pasti punca kepada berlakunya rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan berhubungan amalan sistem dan tata cara kerja. Ini disusuli dengan memberi khidmat nasihat kepada organisasi berkenaan termasuklah membuat syur penambahbaikan supaya pindaan sewajarnya dibuat ke atas amalan, sistem dan tata cara berkenaan supaya pelakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dapat dikekang. Bahagian pengurusan integriti agensi berperanan untuk memastikan fungsi teras unit integriti di agensi awam sebagaimana yang digariskan di dalam perkeliling dilaksanakan dengan berkesan. Akhir sekali, rasuah, etika dan integriti. Rasuah adalah fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara dan menghalang peraturan undang-undang. Ini merosakkan institusi demokratik, merosakkan ekonomi dan menyumbang kepada ketidakstabilan politik. Walaupun tidak ada definisi yang dipersetujui secara antarabangsa, terdapat banyak tindakan yang diakui sebagai bentuk rasuah. Misalnya, penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang, penggelapan dana awam, campur tangan sistem keadilan atau menyembunyikan keuntungan. Mengatasi masalah rasuah dalam masyarakat dikaitkan dengan peningkatan integriti dan sosial individu. Banyak situasi dalam kehidupan seharian yang boleh menguji integriti dan nilai etika kita, bermula dengan memotong barisan sehinggalah kepada menggunakan pangkat dan kedudukan untuk memberikan kelebihan kepada perasuah. Kesimpulannya, peningkatan rasuah ini boleh mengakibatkan ekonomi negara kita semakin merunduk. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam membendung gejala rasuah ini. Pihak kerajaan boleh menggerakkan pihak berkuasa tempatan untuk memantau penjawat-penjawat awam kerana kebanyakan perasuah ini datang daripada penjawat awam yang berpangkat tinggi. Seterusnya, semua orang mempunyai peranan dalam mencegah rasuah melalui bertindak dengan integriti dan membuat pilihan dengan beretika. Penyertaan rakyat awam dan belia amat penting untuk memerangi gejala rasuah ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.